Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita bertawad kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita memohon kepada Allah Taala supaya Ia menuntun atau membimbing kita sentiasa berada di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaction yang ringkas dalam masa beberapa minit tentang satu kenyataan yang dibuat oleh saudara ataupun Ustaz Wan Hizam. Di dalam video beliau yang panjang, beliau mengatakan Tuhan itu pada asalnya tidak ada zat dan tidak ada sifat. Kemudian barulah ia ada zat dan ada sifat. Dan sifat yang ada pada Tuhan itu asalnya pada awalnya ialah sifat iradah. Saya tidak berniat untuk mencela atau merendah-rendahkan atau melabel saudara Wan Hizam ni dengan apa-apa yang tidak sepatutnya. Hanyalah tujuan saya untuk berkongsi sedikit tentang statement yang benar, sebagaimana yang disebut ataupun diajar dalam itikad Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Sebelum itu kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh saudara Wan Hizam. Saya ambil satu selutan daripada video beliau yang panjang. InsyaAllah saya akan menjabarkan atau memberi reaction pada ulasan beliau ataupun apa yang beliau katakan seterusnya. Nur Muhammad. Ni masalah ni. Apa dia Nur Muhammad? Panjang sikit tak apa lah. Pasal benda ni perlu pahaman ni. Baik-baik, bagi pendek. Ni Tuhan. Tak ada nama, tak ada apa, diri tak ada, warna tak ada. Ketika awal. Ketika sebelum ada apa? Sebelum ada zarah, sebelum ada atom, sebelum ada nuklear. Ni Tuhan. Yang tidak ada nama. Tetapi walaupun tidak ada nama, diringkaskan, dia ada sifat. Tuhan ni, dia ada sifat. Dan sifat yang paling jelas dekat dia adalah iradat. Baik. Itulah yang dikatakan oleh saudara Wan Hizam. Kita telah sama-sama dengar. Baik. Saya tidak tahu apakah saudara Wan Hizam membuat statement tersebut berdasarkan hakikat ataupun berdasarkan pandangan makam orang yang arif. Jika beliau mengatakan itu adalah hakikat, maka saya merasakan ia satu kekeliruan. Kerana Tuhan itu ataupun kita faham adalah Allah Ta'ala tidak tertakluk kepada masa. Kerana Allah Ta'ala itu dia bukan jisim, bukan jirim, bukan benda. Zat Allah Ta'ala itu dengan segala sifatnya adalah qadim, iaitu tidak ada permulaan wujudnya dan tidak ada didahului oleh sesuatu akan wujudnya. Dan arti kata yang lain, zat Allah Ta'ala dengan segala sifatnya dari dulu, kini dan selamanya, itulah dia, itulah hakikatnya. Zat Allah Ta'ala itu wujud tanpa dicipta oleh sesuatu, tanpa dicipta oleh pihak yang lain. Ia wujud dengan sendirinya, dengan segala sifatnya. Segala sifatnya yang maha sempurna, yang tidak terhingga banyaknya. Maka jika kita katakan pada asalnya Allah Ta'ala itu, Tuhan itu tidak ada zat, kemudian tidak ada sifat. Kemudian atas nisbah masa, barulah ia ada zat dan ada sifat. Dan sifat yang pertama adalah iradah. Maka ini adalah satu kenyataan yang sangat keliru. Sangat keliru.
Seperti mana saya katakan tadi, zat Allah Ta'ala itu dengan segala sifat itu ia qadim, ya. Wujudnya tanpa permulaan, tanpa didahului oleh sesuatu, ya. Dan jika Ustaz Ridwan Hijrah mengatakan atas dasar makam ataupun pandangan orang yang arif, ia benar. Ia benar. Ya, kerana ia berdasarkan pada makam fana. Ya. Makam fana orang yang arif, apabila ia mengatakan pada awalnya zat itu, walau Tuhan itu tidak ada zat ataupun tidak ada sifat, ia berada dalam makam fana. Ya, hilang kesedaran atas dirinya, bahkan atas Tuhannya, ya, maka ia pada pandangan fananya itu, pada masa fana itu, ia tidak wujud lagi, tidak wujud dirinya, tidak wujud lagi Tuhan pada pandangan mata hatinya, pada perasaannya, ya. Tetapi zat Tuhan itu tetap ada dengan segala sifatnya, kerana fana itu hanyalah satu tahap pada diri insan atau diri manusia, ya. Tuhan itu tidak tertakluk kepada makam ataupun pemikiran ataupun pandangan manusia, ia tidak tetap wujud, ya. Jadi apabila kita telah mengetahui bahawa Tuhan itu, zat itu wujudnya tanpa permulaan dan tidak ada pengakhiran juga, maka zat itu dengan segala sifat itu sedia ada. Jadi sifat Allah Ta'ala yang 20, bahkan yang tidak terhingga banyaknya, yang kita tidak ketahui, tetaplah ada. Sedia ada bersama zatnya yang juga sedia. Dengan arti kata yang lain, apabila zat itu sedia ada, wujudnya tanpa permulaan, maka sifat itu pun begitu. Ya, sifat itu begitu. Maka, jikalau atas dasar pandangan orang yang arif, ya, atas makam fana asma, fana af'al, fana zat, ya, sifat yang pertama wujud pada zat itu ialah sifat ilmu. Ia bukan sifat iradah. Kerana sifat ilmu itu mengetahui barang apa yang akan dicipta oleh Tuhan itu. Dan barang yang dicipta itu telah sedia ada di dalam pengetahuannya, yang zatiah dengan zatnya, yang qaim dengan zatnya, ya. Maka apabila ia mengetahui barang yang hendak dicipta ataupun barang yang baru, yang ini alam ini, barulah datang kehendaknya, ya, barulah datang kehendaknya. Adakah ia hendak mencipta ataupun tidak? Pada takluk, takluk sulul qadim, pada takluk sulul qadim, pada azali, ya. Dengan arti kata yang lain, diketahui dulu, baru datang kehendaknya, sebab dia nak dicipta ataupun tidak, ataupun atas alasan yang lain, sebab dia hendak mencipta kerana ia nak memperkenalkan dirinya ataupun tidak. Itu soal kedua. Tapi pertama sekali dia mengetahui terlebih dahulu. Okey. Saya bagi contoh mudah faham, ya, tapi bukan hakikat, cuma untuk menghampirkan faham, ya. Sebagaimana Allah Taala kata, pada diri kamu itu kenapa kamu tak lihat? Ya, kalau kita faham dulu akan sesuatu. Ya, contohnya kita teringat atau kita faham Kuala Lumpur itu adalah satu bandar yang besar. Kita tahu. Ya, kita teringat Kuala Lumpur, kita teringat bangunan Twin Tower. Kemudian timbul kehendak kita nak pergi ke sana. Ya, itu aturannya. Kita ketahui dulu baru datang kehendak. Ya, itulah contoh untuk kita memahamkan, tetapi bukan hakikat, ya. Untuk memahamkan bagaimana keadaan zat itu dengan sifatnya, ya. Arti kata yang lain, zat itu mengetahui dahulu, ya, apa yang selain daripadanya atau barang yang hendak diciptanya, iaitu makhluk kita, ya.
Baru datang kehendaknya, baru ia memutuskan kehendak. Adakah ia hendak mencipta ataupun tidak? Ataupun ada kehendaknya mencipta atau kehendaknya mencipta itu kerana ia nak memperkenalkan diri ataupun apa alasan yang lain. Ya. Jadi hendaklah kita faham bahawa sifat Allah Ta'ala itu tidak tergantung kepada masa. 20 sifat itu qadim. Tidak ada dahulu, tidak ada kemudian. Tidak ada sifat ini datang dulu, sifat ini datang kemudian. Tidak. Ya. Dan zat itu juga qadim. Tidak ada dahulu ni dia tiada, kemudian baru ada. Tidak. Demikian juga nama. Ya. Tidak ada dahulu dia tidak ada nama. Tidak ada bernama Allah, kemudian baru ada nama. Tidak. Cuma pada pandangan mata hati atau pandangan batin, pada makam orang yang arif, pada martabat perpindahan makam itu daripada makam tauhid afal atau makam afal kepada makam sifat kepada makam zat. Di sinilah nampak perbezaan pada pemahaman. Ya. Tetapi Allah Ta'ala tidak tergantung pada itu. Ia tetap qadim. Tetap qadim dari dulu, kini dan selamanya. Itulah dia. Itulah dia. Jadi hendaklah kita faham baik-baik supaya kita tidak tersalah dalam memahami bab ini. Kerana jika kita tersalah dalam memahami bab ketuhanan, kita akan mendapat sengsara di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sekian dulu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.